Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi anzala ala abdihil kitab wa lam yaj'al lahu iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ya ikhwan muslimun, ittaqullah. Usikum wa iyaya bitaqwallah. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil aziz, wa laqad wassayna allazina utul kitaba min qablikum wa iyyakum anittaqullah. Demi sesungguhnya, kata Allah, kami telah berwasiat kepada orang-orang yang terdahulu daripada kamu yang pernah kami berikan kitab, dan kami juga berwasiat kepada kamu sekarang, yakni umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agar kamu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan itu saya berpesan kepada diri saya dan tuan-tuan sekalian agar sentiasa bertakwa kepada Allah, dalam arti kata yang disebut oleh Imam Mujahid, at-taqwa huwa an yuta'a fala yu'sa, wa an yuzkara fala yunsa, wa an yushkara fala yukfara. Takwa memberi erti bahawasanya Allah sentiasa ditaati dan sama sekali tidak diderhakai. Allah sentiasa diingati, sama sekali tidak dilupai. Nikmat Allah sentiasa disyukuri, sama sekali tidak dikufuri. InsyaAllah, mudah-mudahan dengan takwa itu kita beroleh kejayaan dunia dan akhirat. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Cari bekal oleh kamu, sebab bekal ialah at-taqwa. Khatib hari ini mengajak tuan-tuan sekalian menumpukan perhatian kepada surah An-Nisa ayat 97. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim qalu fima kuntum qalu kunna mustad'afina fil ard qalu alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha faulaika ma'wahum jahannam wa sa'at masira. Orang yang dimatikan oleh malaikat dalam keadaan mereka menzalimi diri mereka sendiri, maka malaikat berkata, apa jadi dengan kamu? Mereka menjawab, kami golongan mustad'afin di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Malaikat bertanya lagi, bukankah muka bumi Allah ni luas? Kenapa kamu tidak berhijrah padanya? Firman Allah, mereka ini penghuni api neraka Jahannam, neraka Jahannam seburuk-buruk tempat kembali. Mengikut para mufassirin, sebab turun ayat ini ialah ada 6 orang di Makkah yang telah menganut agama Islam, berbai'ah dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi apabila datang kewajipan hijrah, mereka tidak berhijrah. 2 tahun kemudian berlaku peperangan Badar. Mereka ke-6 ini dipaksa oleh kaum keluarga mereka mengangkat senjata untuk menyerang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Badar. Dalam peperangan itu, dengan takdir Allah Ta'ala, ke-6 mereka ni mati. Innal ladzina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim. Sesungguhnya mereka yang dimatikan oleh malaikat dalam keadaan menzalimi diri mereka. Zalim di sini bermaksud mereka orang Islam, tetapi menentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
allazina amanu yuqatiluna fi sabilillah wallazina kafaru yuqatiluna fi sabilit taghut. Orang beriman berjuang di jalan Allah dan orang kafir berjuang di jalan taghut. Itu perkara biasa. Tetapi yang berlaku, mereka beriman, mereka Islam, mengaku Allah sebagai Tuhan, Muhammad sebagai Rasul, tetapi mereka menentang Rasulullah, menentang Islam. Ini dinamakan orang yang zalim. Ini maksud ayat innal ladzina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim. Orang yang dimatikan oleh malaikat dalam keadaan mereka menzalimi diri mereka. Maka malaikat bertanya, qulu fima kuntum. Bertanya malaikat, kenapa jadi macam ni? Kamu beriman, kamu lawan Islam, kenapa? Mereka menjawab, qalu kunna mustad'afina fil ard. Kata mereka, kami golongan mustad'afin, golongan lemah. Kami dipaksa oleh kaum keluarga kami. Kami dipaksa oleh kaum Quraisy, pemimpin Quraisy. Kami dipaksa untuk angkat senjata lawan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka malaikat bertanya lagi, qalu alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha. Bukankah muka bumi Allah ni luas? Kenapa kamu tidak berhijrah padanya? Fa ulaika ma'wahum jahannam. Keenam mereka ini dimasukkan oleh Allah ke dalam api neraka Jahannam. Wa sa'at masira, neraka Jahannam seburuk-buruk tempat kembali. An-Nisa ayat 97. Tentu kita bertanya, kenapa mereka mati masuk neraka Jahannam? Kerana melawan Rasul. Kenapa lawan Rasul? Kerana tak berhijrah. Kalau mereka berhijrah, kemungkinan besar tak jadi macam tu. Dengan ayat ini berkata ulama, hijrah tetap wajib sampai bila-bila. Tidak ada ayat Quran pun yang menasahkan ayat tentang hijrah. Cuma ada Nabi SAW bersabda, la hijrata ba'dal fathi walakin jihadun wa niyatun. Tidak ada hijrah daripada Mekah ke Madinah, tapi hijrah ada, tetap wajib dalam keadaan jihad dan niat untuk melaksanakan dan menegakkan hukum hakam Allah Subhanahu wa taala. Ini yang tinggal pada kita, wajib niat untuk membela Islam, menegakkan Islam. Wajib hijrah diri kita yang jahil kepada alim, malas kepada rajin, maksiat pada taat, dengan niat dan jihad mendaulatkan hukum hakam Allah Subhanahu wa taala. Para alim ulama menyatakan hijrah tetap wajib dalam 3 keadaan. Keadaan yang pertama, bila kita berada di sebuah negara, di sebuah tempat yang tidak aman untuk kita melaksanakan Islam. Nak sembahyang pun tak boleh, nyawa kita terancam. Isteri kita nak menutup aurat pun tak boleh, kesihatan keselamatannya terancam. Anak kita nak baca Quran, mengaji Quran pun tak boleh, sentiasa diganggu gugat. Kalau kita tinggal, mungkin iman kita tercabut, Islam kita tertanggal pada diri kita. Ketika itu wajib berhijrah. Ini pernah berlaku pada saudara-saudara kita di Kamboja satu ketika dulu, di zaman rejim Pol Pot komunis. Menggebor masjid-masjid, menangkap ulama, paksa ulama makan babi, dibunuh semau hati. Saudara Islam kita berhijrah, berpindah untuk menyelamatkan iman dan Islam mereka. Kalau tunggu, mungkin tak mampu pertahankan iman. Ketika itu wajib berhijrah. Yang kedua, kata para alim ulama, apabila kita berada di sebuah tempat yang tidak ada ulama, tidak ada ustaz, tidak ada majlis ilmu,
Kalau kita tinggal di situ lama-lama, kita jahil ilmu usuluddin, menyebabkan kita tak kenal Tuhan kita. Jahil ilmu fiqh, menyebabkan ibadat kita tak tepat dan tak betul. Jahil ilmu tasawuf, menyebabkan kita bersifat dengan sifat mazmumah. Wajiblah kita hijrah ke tempat yang ada alim ulama, tempat yang ada majlis ilmu, ataupun bawa ulama datang ke kampung halaman kita untuk mengajar dan mendidik. Dalam keadaan yang ketiga, hijrah wajib apabila kita berada di sebuah negara, hukum Islam tidak tertegak di negara tersebut. Kemungkaran, kemaksiatan berlaku secara berleluasa. Ketika itu wajiblah kita menghijrah ke negara kita, ke sebuah negara yang terlaksana dalamnya peraturan dan hukum hakam Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berhijrah daripada Mekah ke Madinah. Di antara tujuan dan maksudnya untuk mendaulatkan Islam, menegakkan sebuah negara Islam. Ini terkandung dalam firman Allah Ta'ala, wa qur rabbi aqidni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'al li min ladunka sultanan nasira. Ayat ini turun ketika Nabi dalam perjalanan Mekah ke Madinah. Turun ayat Allah mengajar Nabi berdoa. Ayat itu juga mengajar, menyebut secara jelas tujuan Nabi berhijrah. Rabbi adkhilni mudkhala sidqin. Ya Allah, ya Tuanku, masukkanlah aku ke Madinah secara masuk yang benar. Wa akhrijni mukhraja sidqin. Keluarkanlah aku daripada Mekah ke Madinah dengan cara yang benar. Nabi berhijrah atas perintah Allah. Amat biadab mereka yang menyebut Nabi sebagai pelarian. Pelarian berarti lari. Dari perkataan lari itu terbit pelarian. Lari berarti takut. Apakah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam seorang penakut dan pengejut? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebut khairul anam, makhluk yang terbaik yang pernah dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lebih hebat daripada Jibril alaihissalam. Jibril cuma sampai ke Sidratul Muntaha, tapi Nabi kita Muhammad sampai ke Mustawa dan Hadratul Qudsi. Kalau kita kata Nabi Musa berani, Nabi Muhammad lebih berani pada Nabi Musa. Kalau kita kata Nabi Yusuf cantik dan segak, Nabi Muhammad lebih segak dan cantik daripada Nabi Yusuf alaihissalam. Kalau Sayyidina Umar berhijrah dalam keadaan berani, menghunuskan pedangnya sampai mencabar orang jahiliah, barang siapa mau isterinya menjadi janda, mau anaknya menjadi yatim, tunggu Umar sekian-sekian tempat. Kalau sahabat Nabi seperti Umar pun berani, takkan Nabi penakut? Nabi menyembunyikan di Gua Sur, Nabi berhijrah, semua yang Nabi buat semuanya arahan perintah daripada Allah. Wa ma yantiqu anil hawa in wa illa wahyun yuha. Nabi tak berkata sesuatu melainkan wahyu yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Percakapan Nabi wahyu, perbuatan Nabi wahyu, hatta diam baginda wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Amat celupar dan biadab mereka yang menyatakan Nabi sebagai pelarian. Ucapan ini bukan di kedai kopi, tapi di parlimen, di hadapan orang kafir. Orang kafir bertepuk tangan bila orang Islam sendiri mencerca dan menghina Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wal a'yadu billah. Ya Allah, ya Tuhanku, masukkanlah aku ke tempat masuk cara benar. Keluarkanlah aku daripada Mekah juga secara benar. Waj'alni min ladunka sultan nasira. Jadikanlah aku ya Allah di sisimu sultan dan nasira,
kekuasaan yang membantu. Nabi minta kuasa, Nabi minta power, kerana Islam takkan tertegak tanpa kuasa. Ad-dinu usud was-sultanu harisun, fama la usalahu famahdumun, wa ma la harisalahu fadha'iun. Agama itu asas, pemerintah itu pengawas. Sesuatu yang tak ada asas, dia akan runtuh, binasa. Sesuatu yang tak ada pengawas akan terumbang-ambing. Islam tanpa pengawas, tanpa kuasa, terumbang-ambing. Nabi SAW berhijrah saja ke Madinah, terus membentuk sebuah kedaulatan Islam. Oleh itu sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, sempena bulan hijrah, sempena bulan kemerdekaan, marilah tingkatkan azab kita, kecintaan kita kepada Nabi kita, kepada tanah air kita yang kita cintai ini. Hubul watan minal iman. Kasihkan tanah air sebahagian daripada iman. Kasih tanah air dicontoh seperti kasih anak dan isteri. Kasih kepada anak bukan setakat memberi makan dan minum, pakaian, tempat tinggal. Kasihkan isteri bukan setakat bagi buang ringgit, tapi didik mereka jadi insan bertakwa. Didik anak jadi anak soleh, isteri solehah. Itu tanda cinta kita kepada anak dan isteri kita. Cinta kita kepada negara tanah air kita. Jadikan negara ini negara yang tunduk dan patuh kepada peraturan dan hukum hakam Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan sedikit nyawa yang terkorban, bukan sedikit keringat yang tertumpah. 450 tahun ketika dijajah, pejuang-pejuang kemerdekaan telah bangun dengan darah dan nyawa mereka. Hasilnya mencapai kemerdekaan. Sebelum mencapai kemerdekaan, pejuang-pejuang kemerdekaan telah mampu, telah berjaya bertemu Suranjaya di Raja Rid yang menggubal undang-undang perlembagaan negara kita itu untuk memasukkan satu klaus pasal 3 ceraian 1, Islam agama persekutuan. Maka tanda cinta kita kepada negara kita, marilah kita sama-sama merealisasikan klaus ini, Islam agama persekutuan, agar betul-betul agama Islam menjadi tonggak pemerintahan negara ini, agar menjadi sebuah negara yang diridhai dan diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Kalau penduduk satu qaryah beriman dan bertakwa kepada Allah, nescaya kami buka pintu keberkatan daripada langit dan juga bumi. Wallahu a'lam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi lam yattakhiz walada wa lam yakul lahu syarikun fil mulki wa lam yakul lahu waliyyun minaz zulli wa kabbirhu takbira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ya ikhwal muslimun, ittaqullah, bertakwalah kamu sekalian kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa. Takwa adalah sebesar-besar bekalan untuk kembali di akhirat.
Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Cari bekal oleh kamu, sebaik-baik bekal ialah akhirat. Ingatlah tuan-tuan sekalian, satu hari yang tidak berguna harta dan anak pinak, melainkan mereka yang kembali kepada Allah dengan membawa iman yang sejahtera. Yaumala yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari yang tidak ada guna harta benda dan anak pinak, melainkan mereka yang kembali kepada Allah membawa sepeting hati, qalbun salim, hati yang tenang, yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di hari yang berbahagia ini, mari kita memperbanyakkan selawat ke atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bapa kemerdekaan, yang telah mengubah manusia daripada mengabdikan diri kepada manusia kepada mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Daripada hidup penuh kemungkaran kepada ketaatan, hidup kufur kepada beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna Allah qad bata'asana linukhrija man syaa min ibadatil ibad ila ibadatillah. Sesungguhnya kami ni satu kaum yang dibangkitkan oleh Allah Ta'ala untuk memerdekakan manusia daripada mengabdikan diri kepada sesama manusia kepada mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Baginda mengubah manusia bukan dengan air liur saja, keringat, darah dan air mata. Bukan sedikit darah baginda tertumpah bersama-sama para sahabat untuk menghijrahkan dunia ini. Marilah tuan-tuan sekalian, kita menghargai perjuangan baginda sallallahu alaihi wasallam. Kita juga akan berhijrah tak lama lagi. Kita akan berhijrah daripada alam dunia ini ke alam akhirat, ke alam kubur, alam barzakh. Kematian tidak mampu kita halang. Kematian tetap akan datang. Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Katalah oleh Muhammad, maut yang kamu lari daripadanya pasti akan menemui kamu. Banyak rakan-rakan kita telah kembali ke alam barzakh. Kita akan juga kembali ke sana. Apakah persiapan kita, tuan-tuan yang dirahmati Allah? Melainkan iman dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Besar sangat jasa Nabi kita. Marilah kita memperbanyakkan selawat ke atas baginda seperti arahan daripada Allah Ta'ala. Inna Allah malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikat berselawat ke atas Nabi, maka kamu wahai orang beriman, selawat dan salamlah kamu ke atas Nabi kamu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna naj'aluka fi nuhuri a'da'ina wa na'udzika min syururihim. Allahumma baddid syamlahum wa fariq jam'ahum wa syatit kalimatahum wa zalzil aqdamahum wa sallis alaihim kalbab min kilabik ya qahhar ya jabbar ya muntaqim ya Allah ya Allah. Allahumma ya munzilal kitab wa ya mujriyas sahab wa ya hazimal ahzab ihzimhum wansurna alaihim. Ya Allah ya Tuhan kami, berilah taufik dan hidayah kepada sultan kami, Sultan Perak Darul Ridwan, penulis hari-hari pemerintahan berat baginda dengan keadilan, keamanan, kesejahteraan yang melimpah ruah di bumi tercinta ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, inna Allah ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'izil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah. Allahu akbar, Allahu akbar.